Yang Berhormat Kuala Kedah, diikuti Yang Berhormat Serian, kemudian diikuti Yang Berhormat Seputih. Sila Yang Berhormat Kuala Kedah. 15 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Pertua atas peluang yang diberikan untuk saya turut berbahas belanjawan atau bajet 2021. Tuan Yang Pertua, bajet 2021 ini kita bentangkan pada waktu dan ketika yang luar biasa. Luar biasa kerana inilah ketika Malaysia tercabar. Kita semua menghadapi cabaran yang sangat besar yang boleh kita katakan once in a lifetime experience, dengan izin. Sekali seumur hidup. Kali terakhir pandemik berlaku pada tahun 1918. Tidak ada di antara kita di sini yang telah lahir pada masa itu. Dan sekarang kita menghadapi pandemik yang mana ianya telah bukan saja menyerang setiap rakyat Malaysia, tapi ia telah memaksa kita untuk melakukan perubahan besar dalam kehidupan kita dan memaksakan beberapa perkara besar dalam sosial, ekonomi dan kesihatan kita. Tuan Yang Pertua, dalam membentangkan bajet yang luar biasa ini, pada saya, keutamaan bajet ini adalah hanya 3. Pertamanya, ia harus berusaha menyelamatkan nyawa setiap rakyat Malaysia. Keduanya, bajet ini hendaklah berusaha mensejahterakan kesihatan dan menjaga kesihatan setiap rakyat Malaysia. Dan ketiga, bajet ini juga hendaklah menyelamatkan ekonomi negara Malaysia, setiap rakyat Malaysia dan negara Malaysia. Pasal itu saja yang penting. Yang lain itu ialah sampingan, tidak begitu penting dan tidak jadi keutamaan. Keutamaan dalam menyelamatkan nyawa dan kesihatan rakyat Malaysia itu terletak kepada beberapa kementerian. Terutamanya kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerana itulah Tuan Yang Pertua, saya rasa kaget, rasa tidak puas hati bila melihat bahawa tidak ada peningkatan yang ketara pada bajet, pada dana yang diperuntukkan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia. Mantan Menteri Keuangan, Port Dickson, Bagan dan Pekan memberikan pandangan berbeza, tapi tidak ada peningkatan yang ketara. Dan mantan Menteri Kesihatan iaitu Kuala Selangor memberikan pandangan malahan kurang. Bajet yang diberikan kepada Kementerian Kesihatan apabila ditolak emolument atau peruntukan bayaran allowance dan lain lagi kepada kaki tangan sementara, maka ianya lebih kurang. Ini pada saya sangat tidak bijak. Kita tidak meletakkan keutamaan kita di tempat yang betul. Kenapa Tuan Yang Pertua? Kerana COVID-19 ini merupakan satu penyakit yang sistemik. Dia menyerang bukan saja saluran pernafasan, tetapi juga organ-organ lain. Kita tak tahu setahun lagi apa akan berlaku. Kanak-kanak juga diserang dengan apa dipanggil Kawasaki disease yang boleh ada kesan kepada jantung mereka. Dan juga kita tidak tahu berapa lama ia akan berterusan. Walaupun syarikat Pfizer-BioNTech telah dikatakan menjumpai satu vaksin yang baik dan berkesan, tetapi paling awal vaksin itu dapat dimanfaatkan ialah pada suku ketiga tahun 2021. Maka bajet ini seakan-akan telah menyediakan kita untuk satu maraton, sedangkan kita disediakan untuk berlari hanya separuh maraton saja. Kita baru-baru ini tercungap-cungap bila menghadapi ledakan gelombang ketiga di Sabah. Dan sampai sekarang tidak cukup staf, tidak cukup doktor, tidak cukup jururawat dan lain lagi, dipaksa dibawa di tempat lain ke Sabah. Apakah ada jaminan bahawa tidak akan ada gelombang keempat, kelima, keenam? Tidak ada jaminan. Kerana itu pada saya, selain daripada menambahkan bajet untuk khusus emolument pada kaki tangan Kementerian Kesihatan yang dia ambil bekerja itu, kita juga perlu penyediaan yang khusus, contingency fund, supaya kalau berlaku kecemasan, berlaku lagi gelombang ketiga, keempat dan lagi, keempat dan kelima, keenam, kita ada dana yang cukup. Dan segala yang kita lakukan sekarang kena diteruskan. Bajet ini tak menyediakan dana yang cukup untuk meneruskan segala kerja baik yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesihatan. Perkhidmatan jantungnya, kansernya, nefrologi atau buah pinggang, dan ibu dan kesihatan ibu dan kanak-kanak tidak ada. Kalau kita ambil misalnya penyakit berjangkit selepas daripada COVID, seperti COVID ini penyakit berjangkit yang paling banyak dihadapi rakyat Malaysia ialah TB, tuberculosis.
Dalam setahun sampai 2,000 kematian kerana tuberkulosis dan sampai 25,000 orang rakyat Malaysia terkena TB pada setahun. Dan ikut kajian daripada Johns Hopkins dan Imperial College misalnya, 3 bulan PKP, arahan 3 bulan lockdown dan 10 bulan pemulihan akan menyebabkan pertambahan 10.7% jangkitan TB dan 16% kematian kerana TB. Kenapa? Apabila berlaku lockdown, apabila berlaku perintah berkurung ini, segala kerja-kerja asas TB itu tak dapat dijalankan dengan sempurna. Menziarah ke rumah dan lain lagi. Jadi apa persediaan yang kita ada untuk TB? Selepas COVID nanti, kalau berlaku ledakan TB, dan sekarang pun lebih ramai orang terkena TB. Dan penyakit-penyakit NCD, non-communicable diseases, penyakit tidak berjangkit, kanser dan lain-lain lagi, itu dan jantung, itu pembunuh yang besar dan perlu banyak masa khusus diberikan, perlu dana. Kalau dikurangkan dana, maka kita akan lebih merana lah selepas ini, tuan dan betul. Kerana itu pada saya, KKM, Kementerian Kesihatan, perlu lebih banyak anggota, perlu doktor, perlu aset, perlu dana. Dan inilah masanya untuk kita upgrade kementerian tadi dari segi aset dan dana, dan juga sekarang doktor-doktor yang menganggur, banyak houseman yang tak dapat posting, itu kena kita perhatikan. Dan kerana itu saya menyambut baik seruan Academy of Medicine of Malaysia bahawa kita perlu cari jalan tengah. PKP itu penting, tapi kita perlu cari jalan tengah supaya ianya tidak meranakkan ekonomi kita. Kerana tak menyelamatkan ekonomi akan menyebabkan satu kitaran ganas yang kesannya akan lebih besar. Tuan Yang Di-Pertua, segala usaha kita selama ini dalam semasa PKP dan semasa COVID ini untuk menyelamatkan ekonomi tidak berkesan. Dia memberikan sedikit suntikan tapi tidak berkesan. Kerana pada waktu ini, segala dana yang telah diberi tadi sama ada sedikit saja dan habis, dan sedangkan orang yang hilang pekerjaan banyak. Dan orang yang berniaga, per statistik masih bekerja tapi tak ada keuntungan. Saya nak sebut bahawa untuk orang ramai pergi mengambil dana suntikan, misalnya orang kebanyakan yang saya temui dan kebanyakan yang susah, yang menderita ialah golongan B40. B40 pergi ke bank akan tanya sejarah dia. Akaun ada tak? Ada 10,000 dah dalam akaun. Ada orang yang menagih dadah misalnya, tak dah tersisir. Orang yang ada sitos terus tak dapat, terus tak layak. Akhirnya layak hanya daripada ribuan yang diminta, boleh kita cek di mana-mana bank, beberapa orang saja yang dapat. Orang yang tak memerlukan, orang yang memerlukan tak dapat. Itu pengalaman saya di pusat khidmat saya. Orang yang ada sitos, ada senarai hitam, ada latar belakang tidak baik, tak ada duit, tak dapat duit. Maka tak dapat pulih. Kerana itulah Tuan Yang Di-Pertua, mereka sekarang dalam keadaan yang cukup perik. Yang bekerja dan memerlukan kenderaan, motornya telah rosak, tak boleh diperbaiki. Tidak ada dana untuk perbaiki. Yang berniaga, gerai-gerai, modal telah kehabisan. Beli barang, kemudian tak dapat jual kerana PKP. Kurang jualan. Maka mereka inilah yang mendesak supaya diberikan kebenaran mengeluarkan RM10,000 daripada akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja mereka. Saya faham bahawa ada statistik mengatakan kebanyakan orang tak sampai RM10,000 pun. Tapi orang yang minta itu adalah orang yang ada. Dan mereka memerlukannya bukan untuk barang-barang mewah. Mereka memerlukannya untuk meneruskan kehidupan. Tidak ada golf membership, tidak ada untuk beli pemukul golf yang mahal-mahal kan. Mereka ini sangat memerlukan, bukan untuk juga belanja hidup harian, tapi mereka memerlukan untuk sesuatu. Sehingga mereka tidak jadi sepanjang hidupnya meminta-minta. Jadi pada saya, kerajaan yang bertanggungjawab haruslah berusaha memikirkan dengan serius untuk memberikan peluang pada mereka ini untuk mencari kehidupan mereka sendiri. Tidak dengan mereka mata-mata mengharapkan wang kerajaan. Mereka juga tidak mengharapkan wang kerajaan. Dan kerana itulah juga saya menyokong pengeluaran dari akaun 1 KWSP dan juga dari menyokong supaya dilanjutkan masa moratorium bank. Ia akan memberikan lebih banyak dana yang rakyat dimanfaatkan untuk mencari kehidupan mereka sendiri. Dan Tuan Yang Di-Pertua, ini adalah sangat penting kerana kalau kita rasa denyut nadi rakyat, keadaan yang tertekan itu amat dahsyat dan tak pernah dialami. Ini kali pertama sejak saya menjadi wakil rakyat saya mengalaminya, tapi wakil-wakil rakyat yang lebih senior dari saya juga tak pernah mengalami keadaan yang begini. Dan Tuan Yang Di-Pertua,
dalam keadaan mereka tercungap-cungap ini, maka saya rasakan bajet yang kena lihat semula dari segi keutamaan tadi. Apa sahaja yang boleh menyelamatkan nyawa rakyat, kesihatan rakyat dan ekonomi rakyat, itu kena diutamakan. Dana lain yang ada diambil dan diberikan, seperti yang disarankan oleh rakan saya daripada Subang tadi misalnya. Kerana itulah juga maka saya mengharapkan segala yang tak begitu diperlukan sangat sekarang, seperti jasa untuk membuat propaganda politik. Menterinya sendiri pun tak tahu jasa itu nak dihidupkan balik. Kenapa kita nak bagi 85.5 juta? Itu tak masuk akal, tuan-tuan. Tidak sensitif dan tidak sesuai pada keutamaan. Seterusnya saya meminta supaya kita melihat dengan baik, dengan melihat dengan sensitif dan baik kepada setiap sektor ekonomi. Misalnya pekerja asing. Saya sangat menyanyuti usaha kerajaan untuk kita berdikari tidak menggunakan pekerja asing. Saya sangat menyokong segala usaha untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing. Tapi menyokong tidak bererti kita melupakan realiti, tuan-tuan. Seperti burung unta menanam kepalanya dalam pasir, melupakan realiti. Realitinya dalam setengah sektor kita masih perlu pekerja asing. Ada satu kajian yang disebut oleh Business Star kemarin pada hari Rabu 11 bulan, kekurangan pekerja-pekerja di ladang sawit sehingga 36,000 pekerja. Dan hujung tahun ini kekurangan itu akan jadi 62,000 pekerja jika tidak diatasi. Dan kita risiko kehilangan pendapatan 8.25 bilion daripada sektor peladangan. Saya faham Menteri Peladangan sendiri berusaha sangat keras untuk membawa orang Malaysia bekerja di ladang sawit. Tapi tak berjaya. Maka tak berjaya, kita kena usahakan supaya tak rusak sawit yang telah ditanam. Begitu juga di tempat saya, sektor perikanan laut dalam, bot B dan kebanyakannya bot C, bot zone C. Mereka sekarang, Tuan Dipertua, di tempat saya ada di Kuala Kedah, Parlimen Kuala Kedah ada 200 bot. 10% saja yang dapat beroperasi sepanjang tahun ini, setakat ini, 10%. Lagi 180 bot tak dapat beroperasi. Dan tuan-tuan punya bot ini, yang mana mereka dulu kelas menengah, M40 misalnya, sekarang mereka berisiko untuk turun jadi B40. Kerana tidak beroperasi, mereka bot yang mahal, 1 juta, 2 juta, moratorium yang dah nak habis, dan sebelum itu pun yang dah habis moratorium terpaksa membayar segala perbelanjaan lain, pekerjanya dan perbelanjaan di JT, sedangkan income tidak ada. Mereka memerlukan satu lonjakan, bukan saja dana, tapi satu usaha kerajaan untuk menghidupkan kembali bisnes mereka. Mereka memerlukan pekerja asing. Beberapa kali kita cakap di Dewan Yang Mulia ini tentang isu pekerja orang Malaysia tak dapat bekerja di sektor laut dalam, dan kita faham dan kita buat pusat latihan, tapi itu mengambil masa. Sekarang ini kalau tidak dapat dimasukkan pekerja asing dengan cara yang munasabah, maka sektor ini akan ranap. Orang-orang yang daripada kumpulan M40 akan turun jadi B40, dan kerajaan akan terpaksa menghadapi masalah selanjutnya, iaitu bekalan ikan. 70% bekalan ikan daripada sektor laut dalam tidak ada, dan bila tidak ada, peruncit akan bermasalah, lori akan bermasalah, JT akan bermasalah. Semua orang yang bergantung dengan JT dan lori dan perniagaan ikan, bisnes tadi akan mengalami masalah besar. Dan untuk bail out mereka, menyelamatkan mereka dengan dana lagi sukar. Lebih mudahlah kerajaan secara sensitif engage, jumpa mereka, cakap dan bincang. Misalnya pekerja asing, pekerja kru bot laut dalam daripada Satun, Thailand, untuk datang ke Kuala Kedah yang hanya lebih kurang 100 km, disuruh ke Bangkok, ambil penerbangan ke KLIA. Saya rasa kita kena permudahkan, dan kalau kita permudahkan, lebih mudah rakyat mencari rezeki dan lebih cepat ekonomi kita pulih. Kalau bajet ini tidak memulihkan ekonomi, bajet ini adalah gagal sama sekali. Dan ini sangat berbahaya. Just minute lagi, Wimi. Dan akhirnya, untuk pekerja asing tadi, sektor yang sangat perlu saya setuju. Yang tak perlu, tak perlu kita mudahkan. Tapi kalau perlu, maka saya menyambut baik cadangan Port Dickson bahawa untuk pelancong atau orang luar datang, cadangannya misalnya boleh kita perhalusi, 12 hari sebelum datang ke Malaysia buat ujian COVID. Negatif, dia boleh ambil tiket. Kemudian datang sini 2 hari test balik. Kalau negatif, dia boleh bekerja. Kalau setiap orang yang datang perlu kuarantin 14 hari, sangat sukar untuk orang berbuat demikian. Untuk pekerja juga kos yang sangat tinggi.
kita akan lihat kembali itu pada pandangan saya. Ya Tuan Yang Bertuah, sebagai menggulung, saya ingin menyatakan bahawa bajet ini ada perkara yang baik. Misalnya segala yang diberikan kepada frontliner baik, saya sokong dan saya rasa kena diberi lebih lagi. Ada yang lemah dan ada yang boleh kena ditolak seperti peruntukan untuk jasa dan peruntukan politik yang boleh ditangguh untuk satu masa yang lain. Atas asas itulah maka saya akan membuat keputusan sama ada akhirnya menyokong atau tidak bajet ini. Terima kasih Tuan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kedah. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Serian.